Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin pisahkan projek terakhir, iaitu mini solar tracker Axis cahaya. Okey, nama saya nanti adalah Puan Tiwa Syurarat. Nometrik 03 DEP 18F1001. Kelas DEP 5B. Supervisor Puan Hafsah. Koordinator Encik Siwa. Okey, pengenalan latar belakang kajian. Telefon bimbit adalah satu keperluan bagi setiap individu pada masa kini. Isu masalah mengecas telefon juga menjadi masalah kepada orang ramai. Contohnya, semasa pergi melancong di tempatnya suka dapatkan bekalan elektrik. Tenaga solar adalah teknologi yang dicipta untuk mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari. Sebuah projek yang bernama Mini Solar Tracker Axis perlu diciptakan untuk memudahkan lagi pengguna untuk mengecas telefon dengan hanya menggunakan cahaya matahari sahaja. Ini adalah contoh gambar projek saja. Okey, penyataan masalah. Orang ramai yang menghadapi masalah sukar untuk mengecas telefon semasa pergi perjalanan yang jauh, seperti pergi tempat perkhemahan, perhutanan, mendaki gunung ataupun tempat yang susah dapat elektrik. Penggunaan power bank juga tidak dapat membantu lagi. Mini Solar Tracker Axis boleh menyelesaikan masalah-masalah berikut, seperti sukar untuk mengecas telefon bimbit ketika pergi melancong di tempat yang tiada bekalan elektrik atau sukar dapatkan, terhad penggunaan power bank, dan membasahkan elektrik. Okey, bahagian objektif kajian. Objektif sebenar untuk projek ini adalah untuk memudahkan orang ramai boleh mengecas telefon bimbit walaupun tidak bekalan elektrik dengan menggunakan cahaya matahari sahaja untuk menjadikan tenaga elektrik. Objektif kajian ini adalah untuk Mini Solar Tracker Axis cahaya memerlukan 4.2 volt hingga 5 volt untuk mengecaskan telefon bimbit, minimum 4.2 volt, maksimum 5 volt, yang memerlukan arus 700 mega ampere dan power 35 volt. Panel solar bersaiz kecil. Kuantiti telefon untuk dicas bergantung kepada power dan saiz panel solar tersebut. Okey, untuk skop kajian pula, projek Mini Solar Tracker Axis cahaya ini merupakan sebuah solar panel yang bersaiz kecil. Jika dapati terdapat cahaya, ia akan putar ke arah cahaya tersebut dengan sendirinya tanpa dikawal oleh kita. Kita akan menggunakan program Arduino untuk programkan solar panel tersebut. Ia memerlukan 4.2 volt hingga 5 volt sahaja untuk cas telefon. Kuantiti telefon yang boleh dicas mestilah bergantung kepada power dan saiz panel solar tersebut. Okey, untuk kajian literatur pula. Kajian fakta, penyelidikan mengatakan bahawa tenaga solar adalah sumber yang paling popular yang boleh digunakan untuk menjana kuasa. Prospek sumber tenaga yang baik untuk diperlukan dalam proses berterusan perindustrian, kos rendah untuk membina dan mengendalikan. Tidak ada kesan alam sekitar, modular dan dengan itu fleksibel dari segi saiz dan aplikasi. Bersifat mesra alam. Okey, untuk bahagian konsep, LDR digunakan sebagai sensor cahaya.
2 motor servo dipasang pada struktur yang memegang panel solar. Program untuk Arduino dimuat naik. 4 LDR terbahagi kepada bahagian kiri, kanan, atas dan bawah. 4 LDR kiri, kanan, atas, bawah dibandingkan. Dan jika set LDR yang paling tinggi menerima lebih banyak cahaya, servo akan bergerak ke arah itu. Untuk bahagian litar projek, ni litar projek saya. Ni adalah litar skematik. Dua gambar ni adalah litar power supply. Dan ni adalah power supply saya. Okey, mari kita tengok video dulu. Video untuk projek. Okey, kita sambungkan dengan slide presentation. Okey, untuk bahagian program. Okey, servo horizontal yang kita wakilkan sebagai sebelah, yang itu servo yang dia duduk bahagian bawah, yang dia kontrolkan pergerakan kiri dan kanan. Kat sini pula adalah servo vertikal yang kita wakilkan sebagai servo nombor 9, yang dia duduk bahagian atas, dia kontrol pergerakan atas dan bawah. Okey, sini kita declarekan 4 LDR, iaitu A0, A1, A2 dan A3. Kat sini pula dia declare untuk servo 10, iaitu servo horizontal dengan servo vertikal, iaitu 9. Okey, kat sini dia akan buat calculation. Maksudnya kalau dia detect kata dapatkan cahaya, dia akan buat pertimbangan kata cahaya tu datang dari mana, servo mana yang ambil tugas untuk gerakan panel. Lepas tu LDR mana yang dia berfungsi. Kat sini dia buat calculation. Lepas tu kat sini jika
Jika cahaya tu datang dari bahagian atas, panel solar tu akan bergerak ke bahagian atas. Kat sini pula kalau dia detect kata cahaya tu datang bahagian bawah, panel solar tu akan bergerak ke bahagian bawah. Kat sini dia kata kalau dia detect kata cahaya tu datang bahagian kiri, dia akan gerakkan panel tu ke bahagian kiri. Kat sini pula kalau dia detect kata cahaya tu datang bahagian kanan, dia akan gerakkan panel tu ke bahagian kanan. Kat sini if average top lebih kecil dari average bottom, maksudnya kalau dia detect cahaya tu kata dia bahagian bawah yang lebih banyak cahaya daripada bahagian atas, maka server vertikal iaitu server 9 dia akan gerakkan panel solar tu ke bahagian bawah. As if average bottom lebih kecil dari average top, maksudnya kalau di detect kata cahaya tu datang lebih banyak dari bahagian atas, maka server vertikal ni akan gerakkan panel solar tu ke bahagian atas. Okey, kat sini dia kata if average left lebih besar dari average right, maksudnya kalau dia detect kata cahaya tu datang dari belah kiri yang lebih banyak dari belah kanan, server horizontal iaitu server 10, dia akan gerakkan panel tu ke bahagian kiri. Dan as if average right lebih besar dari average left, maksudnya bahagian kanan, kalau cahaya tu datang bahagian kanan lebih banyak dari bahagian kiri, maka server horizontal iaitu server 10 akan gerakkan panel tu ke belah kanan. Okey, kita tengokkan bahagian flowchart pula. Ni start, lepas tu determine the reading for 4 direction light, iaitu kiri, kanan, atas dan bawah. Sini right from left, dia akan server horizontal will turn left. Kalau yes, dia server 10 tu akan turn left. Lepas tu kalau dia detect kata bukan belah kiri, server tu akan tidak bergerak ke belah kiri. Dan sini pula light from top. Okey, dia detect kata cahaya tu datang dari bahagian atas. Kalau dia kata yes, maksudnya server vertikal iaitu server 9 will move to top, akan bergerak ke bahagian atas. Dan dia kata kalau no, server vertikal 9 tu will not move, maksudnya dia tak akan gerak ke bahagian atas tu. Sini pula light from bottom. Kalau yes, server vertikal 9 will move to bottom. Dan kalau no, server 9 will not move. Sini light from right. Yes, server horizontal 10 will turn right. If not, server 10 tu will not move. Dan end. Okey, ni adalah block diagram. Ni input dia, power supply, servo motor, LDR. Ni program dia Arduino dan output dia solar panel. Okey, untuk kos projek saya jumlah keseluruhan dalam 324.60 sen. Okey, bahagian cadangan pula.
terdapat beberapa cadangan penambahan baikan pada projek ini, iaitu reka bentuk projek yang tidak terlalu besar, saiz panel solar diperkecilkan untuk mengurangkan berat pada projek supaya lebih lancar lagi pergerakan pada panel solar itu. Dan saya menggunakan kereta kaca hitam sebagai hardware. Okey, kesimpulan. Pembangunan projek ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi saya. Projek ini sesuai diciptakan di negara kita disebabkan cuaca yang sederhana dan dapat cahaya matahari yang sepenuhnya. Mini solar tracker aksis cahaya ini berfungsi sepenuhnya menggunakan Arduino Uno dan servo motor. Menggunakan perspek yang bersifat penebat di bahagian hardware. Okey, untuk milestone. Ini adalah milestone projek 1. Dan ini adalah milestone untuk projek 2 saya. Okey. Ini contoh model projek yang saya buat sebelum menjadikan projek yang sebenar. Okey, setakat ini saya pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.